Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai semua, apa khabar? Kembali bersama dengan saya Anim Izzati dalam Hello Doktor. Pada minggu ini kita akan bincangkan tentang satu topik yang agak lazim dalam kalangan kita sebagai rakyat Malaysia. Apakah itu? Iaitu penyakit batu karang. Jadi bagi mereka yang dah pun ikuti kami secara media sosial dan sebagainya, mungkin anda tahu apakah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini dan bersama dengan siapa? Seorang pakar kita akan bawakan dan seorang lagi pesakit ataupun mereka yang pernah didiagnos penyakit batu karang berkongsi pengalaman ataupun apakah yang mungkin kita boleh lakukan bagi mengelak kejadian itu daripada berlaku. Okey, jangan terkejut kerana pernah juga ada satu artikel yang mengatakan kanak-kanak seawal usia 5 tahun juga pernah didiagnos mengalami penyakit batu karang. Jadi apakah mungkin cara rawatan yang terbaik ataupun tanda-tanda awal yang perlu kita fahami bersama-sama dalam Hello Doktor penyakit batu karang. Jadi sebelum tu saya perkenalkan kepada anda tetamu istimewa kami yang sempat berkunjung di Studio B Sri Pentas Bandar Utama iaitu Datuk Siti Nur Mashita Ma'ruf. Maaf, Doktor. Belum lagi Datuk, insyaAllah. Soon. InsyaAllah. Dr. Siti Nur Mashita Ma'ruf, pakar perunding dan pensyarakanan Unit Urologi, Jabatan Sejuri Pusat Perubatan Universiti Melaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor, bersama dengan kami. Sama-sama. Berbaju hijau yang sangat ceria sekali di studio kami pada hari ini. InsyaAllah banyak kita nak kongsikan, Doktor, kan? Sangat banyak. Ya, InsyaAllah, insyaAllah. Okey, jangan lupa untuk ikuti kami juga di sosial media kami iaitu di TV3 Malaysia bagi Instagram ataupun anda boleh follow kami di Facebook kami Hello Doktor TV3. Macam-macam yang kita kongsikan dan anda pun juga boleh nyatakan apa sahaja soalan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. InsyaAllah Doktor ada bersama-sama dengan kita untuk menjawab segala persoalan anda. Sebelum kita mulakan dengan topik kita pada hari ini iaitu penyakit batu karang, kita nak anda pastikan yang kita sama-sama memahami bagaimana ataupun apakah masalah lazim pada sistem urinari. Jom sama-sama kita saksikan. Terdapat pelbagai penyakit yang boleh berlaku pada sistem urinari yang melibatkan buah pinggang, ureter, pundi kencing dan uretra. Antaranya ialah jangkitan saluran kencing, juga dikenali sebagai cystitis. Cystitis berlaku apabila pundi kencing mengalami jangkitan sehingga menyebabkan rasa sakit atau pedih di bahagian bawah abdomen. Ia kebiasaannya berlaku kepada golongan wanita. Inkontinent urin juga kerap berlaku pada golongan wanita. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, sebanyak 30% wanita di Malaysia mengalami masalah ini. Individu yang mengalaminya akan kehilangan kawalan membuang air kecil. Selain itu, salah satu jenis penyakit ureter ialah ureteral obstruction atau halangan pada sebelah atau kedua-dua tiub ureter yang membawa urin daripada buah pinggang ke bahagian pundi kencing. Penyakit ini boleh membawa maut jika dibiarkan tanpa sebarang rawatan. Antara penyakit lain yang membabitkan sistem urinari ialah batu karang. Masalah ini kerap berlaku dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Ikuti perbincangan lanjut mengenainya dengan panel di studio. Antara masalah lazim yang berlaku pada sistem urinary, antaranya yang kita nak belajar hari inilah iaitu penyakit batu karang. Mungkin mereka selalu dengar tapi bila tak alami, tak dapat consultation daripada doktor sendiri, mungkin mereka kurang cakna dan kurang faham. Akhirnya terjebak dengan perkara-perkara yang boleh potensikan diri mereka untuk mengalami keadaan itu, kan, Doktor? Kita mulakan, Doktor, dengan satu pengenalan awal ataupun mukadimahnya mengenali apakah itu dikatakan organ-organ sistem perkumuhan. Silakan, Dr. Mashita. Terima kasih kepada soalan tersebut. Assalamualaikum kepada semua. Waalaikumsalam. Kalau kata kita tengok sistem urinari ataupun sistem perkumuhan, soalannya tadi kan, sistem perkumuhan untuk manusia ni ada 3 yang utama. Yang pertama ialah kulit, lepas itu paru-paru dan seterusnya ginjal ataupun sistem urinari. Hari ini kepakaran saya ialah sistem urinari. Oleh itu kita hanya akan lihat tentang sistem urinari. Jika kita sebut sistem urinari ni, dia lebih kepada berkumuh air kencing. Jadi kita ada buah pinggang di kiri dan kanan, kita ada salur ureter yang seterusnya menyambungkan buah pinggang tersebut kepada pundi kencing. Pundi kencing kita berada di bahagian ari-ari dan seterusnya uretra, di mana kencing itu akan keluar daripada pundi kencing, terus ke uretra dan terus keluar. Itu merupakan sistem urinari kita lah.
apakah pentingnya sistem urinari ini? Ialah untuk sistem perkumuhan. Sistem perkumuhan ini ialah di mana badan kita akan menyingkirkan toksin dalam badan supaya kita lebih sihat dan supaya bahagian dalam badan kita sentiasa terpelihara dan tidak dapat penyakit. Ya, sebab bila dalaman ni kita sukar untuk nampak bagaimana kesannya. Kalau tak sakit, rasa macam okey je sentiasa kan? Ya, betul. Jadi selalunya kita dapat rasa bila pada peringkat yang ataupun stage yang dah serius, yang perlukan rawatan yang lebih lagi kan? Doktor, mungkin doktor nak kongsikan juga, bila kita cakap tentang masalah batu karang ni, apa sebenarnya keadaan organ dalaman yang berlaku disebabkan masalah batu karang ini? Okey. Kalau kita tengok daripada konteks perubatan, terdapat dua bahagian badan yang boleh dapat masalah batu karang. Pertama ialah pundi herpedu, kedua ialah sistem urinari itu sendiri. Untuk hari ini kita akan bercakap mengenai sistem urinari. Batu itu boleh terbentuk sama ada di dalam buah pinggang, di dalam salur ureter, di dalam pundi kencing dan seterusnya mungkin akan tersumbat di uretra semasa kencing itu hendak keluar. Okey, bila keadaannya pada peringkat awal, masa batu tu kadang-kadang dia ada saiz dia kan? Seperti mana yang kita dapat tengok sini, anda dapat saksikan ukuran. Betul. Saiz beberapa sentimeter ataupun besar mana. Itu menunjukkan semakin besar, semakin keadaan itu serius lah. Ya, betul. Jadi kalau pada peringkat awal, mereka yang mengalami kencing kotor dan sebagainya, adakah itu juga menjadikan tanda-tanda ada nampak impak dalam badan ataupun organ dalaman mereka? Jika seseorang itu ada masalah batu karang, kalau pada peringkat awal kan, kalau saiz batu tu kecil, kadang-kadang mereka datang ke klinik dan bagi tahu saya kencing keluar batu. Selalunya kalau saiz batu tu 5 mm ataupun kurang, sistem badan kita boleh flush dengan sendirinya sebab kita minum. Bila minum kita menghasilkan kencing, kencing itu akan tolak batu tu keluar. Tetapi kalau batu tu lebih besar, bila batu tu lebih besar, badan kita masih cuba akan untuk tolak batu tu keluar, itulah di mana pesakit akan datang dengan kesakitan yang amat sangat. Dia kata mungkin macam kena torih dengan pisau macam tu. Dekat bahagian mana, doktor? Abdomen katanya? Kalau ikutkan tadi, kita tengok anatomi manusia itu sendiri kan, buah pinggang kita berada di belakang. Di kiri satu, di kanan satu. Jadi kita tengoklah batu tu di kiri ke atau di kanan. Dan dia tidak sakit jika dia masih berada di dalam buah pinggang. Tetapi bila dia turun daripada ureter, dan selalunya pesakit akan mengadu sakit di bahagian pinggang. Kerana di situlah kita ada ureter yang agak panjang, lebih kurang dalam 15 ke 20 cm. Bila batu tu toreh bahagian dalam ureter tu, sebab batu tu kasar tau Hanim. Dia macam batu di jalan tu, keras. Toreh tu dia dah nilu dah. Dan selain daripada tu, kencing tu dia nak keluar daripada badan juga. So dia akan tolak batu tu, peristalsis ureter berlaku. Itu yang menyebabkan pesakit rasa sangat sakit. Selain itu, jika batu tu sudah toreh bahagian mukosa ataupun lapisan dalam ureter tu, di situlah bila seseorang pesakit tu mengadu kencing berdarah, kencing susah, kencing tak lawas ataupun kerap nak ke tandas sebab ada inflamasi di situ. Jadi itu merupakan tanda-tandanya. Jika tidak dirawat, pesakit juga mungkin boleh akan dapat demam, kencing pun mula berbau sebab adanya jangkitan kuman di situ. Peringkat tu kira dah agak kritikal lah. Jika masih tidak dapatkan rawatan, tidak dapatkan pemeriksaan, mungkin kerosakan buah pinggang boleh berlaku. Itu yang kita khawatir apabila ada komplikasi-komplikasi kesihatan yang lain terkait disebabkan keadaan batu karang itu sendiri kan. Macam mana kita nak tahu ataupun nak diagnose sendirilah, belum pergi hospital ini pada peringkat awal, sama ada keadaan itu adalah keadaan yang serius ataupun ianya masih lagi berada pada peringkat awal. Adakah simptom itu dirasai oleh individu tersebut? Jika sakit, saya tak rasa dia akan duduk diam dekat rumah. Mungkin dia rasa mungkin salah urat kot, dia kata. Tapi sakit yang batu karang ni, tak kisahlah posisi mana, baring ke, tidur ke, berdiri ke. Kalau makan Panadol ke, mungkin sakit tu hanya reda sekejap saja. Dia macam tahan sekejap je. Ya, tahan sekejap. Dan saya dapat tahu daripada seorang pesakit, lelaki ni, muda, elok, sihat, gagah dan sebagainya, dia sendiri pun tak tahan. Dia kata sakit terlalu kuat, macam kena tikam. Dia kata jadi untuk seseorang tu duduk di rumah tak buat apa-apa, maknanya dia punya threshold sakit dia memang tinggilah. Tetapi kalau batu karang ni datang dengan masalah sakit, okey. Cuma apa yang kami kerap lihat di hospital, pertama sama ada pesakit itu sangat tahan sakit, ataupun kedua dia takut nak datang ke hospital, ataupun batu karang itu tumbuh tanpa simptom. Maknanya dia boleh juga jadi macam tu. Boleh juga sebab ada setengah kes di mana batu karang tu besar. Dia tumbuh di dalam buah pinggang itu sendiri. Buah pinggang kita ni kalau untuk dewasa saiznya mungkin dalam 9 cm hingga 11 cm. Jadi di dalam buah pinggang ni ada bilik dia. Jadi kalau batu ni duduk dalam bilik tu dan dia tak gerak, dia tak sakit.
Ataupun kalau dia gerak tak ada apa yang trigger kan? Ya, dia tak ada apa yang trigger, dia dah tersumbat dekat dalam tu. Dan jika tidak ada, sebab sekarang ni saya rasa terpanggil lah untuk semua datang untuk buat health check up tahunan, buat ultrasound, buat cek urin apa semua. Jadi daripada sana kita boleh kesan kalau ada batu, sebab ada yang datang buah pinggang tu dah rosak. Kerana jika batu ada dalam saluran kencing, bila buat test kencing akan ada darah dekat situ, merupakan satu fenomena yang tidak biasa. Kita sambung perbualan ini sebab banyak lagi sebenarnya yang kita nak kongsikan bersama dengan Dr. Mashita. Tapi sebelum tu kita nak raikan, ada rakan kita dari Facebook ingin bertanya. Jom sama-sama kita tinjau apakah soalan itu dari Rashik Amzari. Kawan saya ambil vitamin C sehingga 2000 mg sehari. Ini boleh menyebabkan batu karang ke? Okey, jawapan dia dari Dr. Mashita sebentar lagi. Simpan dulu doktor jawapan dia. Kita nak sama-sama rungkaikan persoalan daripada rakan kita di Facebook dan juga banyak lagi perkongsian tentang penyakit batu karang. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Kembali bersama dengan kami dalam Hello Doktor, bincangkan tentang topik penyakit batu karang bersama dengan saya Anim Izzati dan juga Dr. Mashita. Masih lagi menemani anda untuk kita timba ilmu ataupun perhalusi satu persatu. Dari awal tadi kita dah cerita tentang apakah yang dikatakan masalah batu karang. Kita dah juga sentuh tentang tanda-tanda dan kali ini kita nak raikan soalan dari rakan kita di Facebook. Jom sama-sama kita saksikan sekali lagi. Rashik Amzari mengatakan, kawan saya ambil vitamin C sehingga 2000 mg sehari. Ini boleh menyebabkan batu karang ke? Baiklah, terima kasih Rashik Amzari. Teruskan berkongsi persoalan anda di Facebook kami untuk kita dapatkan jawapan bersama dengan Dr. Mashita. Doktor, jawapannya, apakah penjelasan daripada persoalan yang diutarakan sebentar tadi? Okey, pertama sekali terima kasih kepada yang menyoal sebab saya rasa di zaman COVID ni ramai yang makan vitamin C. Ketahuilah bahawa jika kita tengok semua research yang ada kan, vitamin C tidak sepatutnya lebih daripada 500 mg sehari. Jadi high dose ni bahaya untuk jangka masa panjang. Mungkin kalau kata dia sakit COVID masa tu seminggu 10 hari tu dia makan banyak, it's okay. Tapi kalau menjadi satu amalan, satu habit di mana dia makan vitamin C dalam kandungan yang tinggi, miligram yang sangat tinggi, melebihi yang sepatutnya, ya, risiko dapat batu karang sangat tinggi dalam golongan ini. Okey. Silakan teruskan. Macam mana nak elak? Kena minum air banyak. Makan boleh, tetapi kalau boleh jangan jadikan amalan lah. Mungkin seminggu masa sakit tu saja. Lepas tu kembali kepada 500 mg. Tetapi kalau masa nak makan banyak tu pastikan minum air sekurang-kurangnya 3 liter. Sekurang-kurangnya 3 liter. Banyak itu tu. dia kan. Banyak tu sebenarnya. Sebab sekarang ni di pasaran jual sekurang-kurangnya 1000 mg kan untuk satu tablet. Ya, jadi betul. sebenarnya itu adalah dos yang agak tinggi untuk kita ya. Kalau ikutkan daripada semua jurnal dan sebagainya, itu merupakan dos yang tinggi. Dari risiko dapat batu karang tu tinggi. Ya. Dan batu kita karang ni ada jenis juga doktor kan? Ya, betul. Yang kalau contoh kita mengambil pada soalan ini, vitamin C tergolong dalam? Okey, kalau kata kita tengok batu karang, mungkin ada yang tanya macam mana nak tahu batu karang tu jenis apa? Dalam era kemajuan sekarang ni, teknologi sekarang ni, sekiranya seseorang itu keluarkan batu tu, sama ada secara pembedahan ataupun secara dia kencing sendiri, kita boleh ambil batu tu, hantar ke makmal, ada mesin khas yang boleh tengok batu tu jenis apa. Kenapa ini penting? Ini penting kerana ia membantu kami golongan doktor untuk nasihatkan kepada pesakit tu macam mana nak elak dapat batu tu. Jika kita tengok ada 4 jenis batu karang dalam saluran kencing. Yang pertama ialah kalsium, yang kedua ialah asid urik, yang ketiga ialah cystinuria dan batu struvite. Jadi batu-batu ni dia lain cerita dia. Kalau kata batu kalsium, kita tadi bincang pasal vitamin C kan. Kalau kalsium, vitamin C, dia kalsium oxalate. Itu batu yang kerap dikaitkan dengan vitamin C. Ada juga kalsium fosfat. Kalsium fosfat ni selalu dikaitkan dengan penyakit buah pinggang seperti renal tubular acidosis, di mana buah pinggang ni dia punya ada kerosakan di situ, merupakan penyakit kongenital. Buah pinggang tu memang senang hasilkan batu. Kalau sudut pemakanan, apa yang boleh menyumbang kepada keadaan itu? Kalau kata yang tadi, yang pertama tu sudah semestinya mengambil terlalu banyak vitamin C lah dan tak banyak minum air. Dan seterusnya benda-benda kalsium. Mungkin ada yang kata macam, kalau macam tu saya tak nak minum susu lah. Kalau saya minum susu nanti saya dapat batu karang. Pula dah kan? Tapi ada research, ada kajian menunjukkan sebenarnya batu karang yang terbentuk oleh kalsium ni
dia ada dua jenis tau. Kalau kata kita makan sesuatu yang ada kalsium, seperti susu contohnya, tetapi pada masa yang sama kita ambil suplemen. Yang bahaya ni suplemen yang tinggi kalsiumnya. Ini kerana jika seseorang itu makan bahan yang ada kalsium, contohnya susu, susu tu masuk dalam perut. Okey, dia sebenarnya bind kepada ataupun dia bergabung bersama oksalat ni di dalam perut ataupun di dalam usus, dan dia elak buah pinggang tu serap oksalat tu untuk jadi batu. Jadi dengan kata lain, seseorang itu boleh makan makanan kalsium, ada kandungan kalsium, sebab itu sebenarnya satu cara untuk elak dapat batu karang daripada jenis kalsium. Tetapi tidak digalakkan untuk ambil suplemen seperti dos kalsium tablet yang tinggi. Macam direct kan? Ya, dia direct, dia efek dia lain, pathway dia lain. Itu untuk kalsium, batu kalsium lah. Uric acid ni pun kerap juga di Malaysia. Kalau kata kita tengok makan sana, makan sini kan. Betul. Saya rasa ni pernah dengar gout kot, penyakit gout. Pernah. Kita pun pernah bawakan di Hello Doktor tentang gout. Sakit sendi dan sebagainya. Bila seseorang tu ada penyakit gout, uric acidnya tinggi. Uric acid ni dapat daripada mana? Daripada makanan laut. Dan juga daripada makan makanan yang tinggi protein. Seperti daging merah contohnya. Bukan tak boleh makan. Tapi moderate lah. Ya, boleh berpada-pada. Jangan hari-hari makan steak, hari-hari makan wagyu kan. Jadi dia bukan ni je, 3 serangkai sekali kan. Ya, sekali-sekali dengan shell out dan sebagainya. Dan juga seterusnya batu sistin. Batu sistin ni dia dikaitkan dengan satu penyakit disebut sebagai sistinuria. Itu merupakan satu penyakit kongenital, dan stroviat ni batu yang infection lah. Seseorang yang kerap dapat jangkitan kencing. Ya, itu dia sedikit sebanyak dapat perjelaskan kepada kita. Sebenarnya banyak kategori dan juga jenis ni. Sama-sama kita raikan satu lagi soalan di Facebook. Boleh. Yes, jom kita saksikan dari Nur Syirah Ning. Assalamualaikum doktor. Saya nak tanya, batu karang buah pinggang atau batu karang hempedu boleh terbentuk atau boleh terjadi tak bila kita minum ubat perancang? Okey, terima kasih kerana utarakan soalan ini. Ini juga antara yang lazim dalam kalangan masyarakat Malaysia. Lebih lagi yang pada peringkat merancang segalanya ni kan. Jadi mungkin mereka khawatir juga. Adakah konsepnya sama dengan vitamin C ataupun berbeza? Okey, batu karang buah pinggang dia saluran perkumuhan. Batu karang pun di hempedu dia saluran pemakanan. Dia dua selalu berbeza. Dia tak bertemu di tengah-tengah. Dan kalau kita cakap pasal batu karang dalam hempedu, dia lebih kepada kolesterol dan sebagainya. Jadi yang itu kena tanya pakar bahagian hati lah, bahagian kolesterol, bahagian pemakanan lah. Kalau untuk batu karang dalam saluran kencing, dia tidak berkait. Buat masa ni lah tak dapat lagi apa-apa kajian menunjukkan pil perancang, estrogen dan sebagainya, ataupun sebarang pil perancang yang ada di pasaran sekarang boleh menyebabkan masalah kepada batu karang. Ya, itu dia sedikit penjelasan yang padat dan insya-Allah sampai kepada Nur Syirah. Kita harapkan agar ramai lagi yang bertanyakan supaya sama-sama kita boleh menimba ilmu di sini. Inilah masanya kalau anda ada persoalan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, penyakit batu karang. Baik doktor, kita nak saksikan soalan dari seorang selebriti. Nak tak tengok? Oh, boleh. Jom sama-sama kita saksikan. Apa agaknya soalan yang ditanya kepada Dr. Mashita? Saksikan. Hello doktor, saya Shuaib. Saya nak tanya, adakah keturunan juga menjadi faktor untuk penyakit batu karang? Itu dia soalan dari Suib. Apakah antara yang mungkin boleh doktor kongsikan faktor ataupun yang boleh menyebabkan perkara ini berlaku pada individu tersebut? Okey. Secara keseluruhannya ya, batu karang ni apa faktor-faktor dia, apa risk factor dia, itu penting sebab tak tahu kita tak boleh elak. Kalau tengok risk factor, lelaki lebih kerap dapat batu karang dalam saluran kencing berbanding perempuan. Okey. Maksudnya itu fakta bukan auta. Bukan auta. Saya nak berkongsi benda yang betul kat sini ya. Kalau kita tengok umur pula, siapa yang kerap kena, dia dari kalangan umur 40 tahun ke 60 tahun. Itu majoritinya lah. Tetapi seperti Anim cakap pada permulaan tadi, kanak-kanak pun boleh dapat juga. Itu ada sebabnya lah. Tapi itu kira kes terpencil. Yang penting sekali, seseorang yang tak nak minum air. Lebih-lebih lagi di Malaysia ni, kita berpeluh, kita ke sana kemari. Dia mungkin satu hari minum air secawan, 2 cawan sebab mungkin faktor kerja. Contohnya seseorang itu seperti pemandu bas, pemandu lori, dia tak nak kerap ke tandas, jadi dia tak nak minum. Dia duduk je di situ. Ini kerana pembentukan batu karang ni terhasil daripada kencing. Kencing kita berkumuh untuk perkumuhan. Dia nak buang toksik daripada badan, dalam kencing itu ada garam. Bila kencing itu pekat, garam-garam ni akan membentuk kristal. Dia akan mendap dan seterusnya membentuk batu. Itu dia punya cara kenapa seseorang tu dapat batu karang kalau dia tak minum lah. Kalau kencing tu cair, kebolehan kristal tu terbentuk kurang. Jadi batu tu kalau terbentuk pun mungkin halus, bila kencing dia boleh keluar. Ada tak orang tak perasan pun yang dia pernah kena batu karang?
Ada sebenarnya. Ada mungkin dia kata macam semalam sakit sangat. Dia kata. Lepas tu saya minum, saya pergi bilik air. Okey dah. Dia kata. Mungkin dia tak perasan lah. Ada tu yang datang cakap kata, saya dengar macam ada bunyi. Dia kata bunyi ada sesuatu jatuh dekat dalam toilet bowl. Dia katakan, mungkin dia ada batu. Dan selalunya kes macam ni kami masih akan buat pemeriksaan. Kami masih akan confirmkan. Sebab kadang-kadang yang keluar tu serpihannya. Mungkin ibu dia yang besar tu masih ada di dalam. Itu yang kita khawatirkan. Lagi serius keadaan atau komplikasi lain lagi yang berlaku. Selain daripada risiko yang saya sebutkan tu, pemakanan, dia seperti tinggi protein, tinggi uric acid, terlalu banyak garam dan seterusnya. Dan ada juga makanan-makanan tertentu yang kita makan hari-hari boleh menyebabkan kita dapat batu karang. Seperti contohnya bayam. Ke kacang. Tak kisahlah. Yang bersoya. Kacang soya, kacang cashew nut, kacang badam dan seterusnya. Bukan tak boleh makan. Yang nak diet ni selalu kan kita amalkan cashew nut kan. Betul. High protein pun, kalau kata seseorang tu dia tak minum, dia hanya makan terlalu banyak dalam kuantiti yang tinggi. Tak semestinya lah kalau setakat makan London almond raya nanti dapat batu karang. Taklah macam tu. Tak beraya kita. Almond London tu wajib. Ya, betul. Jadi kalau semangkuk hari-hari tu risikonya tinggilah. Obesity boleh juga menyebabkan seseorang itu dapat batu karang. Lepas tu ada masalah usus. Di mana penyerapan kalsium, penyerapan lemak tu terganggu dan sebagainya. Penyakit keturunan pun boleh juga. Macam yang selalu tahan kencing. Kan ada yang kita selalu dengar, jangan tahan kencing. Mak saya selalu cakap, nanti ada batu karang nanti. Ya, itu kerana bila kita tahan kencing tu dia lama sangat dalam badan. Pembentukan kristal tu masih boleh berlaku di situ. Sebab itu kita kena pergi tandas. Dan selain daripada itu, kalau kata kita tahan kencing, senang kena jangkitan kencing. Kita pun dah sebut tadi kan, jika seseorang itu kerap kena jangkitan kencing, dia mungkin boleh dapat batu struvite. Ya, jadi kita nak elak daripada bahagian itulah. Selain daripada itu juga, kalau seseorang itu pernah dapat batu karang, ada research, ada kajian menunjukkan dalam jangka masa 10 tahun ada kemungkinan 35 hingga 50% dia boleh dapat batu tu semula. Okey, tinggi peratusan tu. Maknanya memang ada kes yang berlaku dan sebagainya. Kerap kita lihat pesakit tu kata masa saya muda saya dah dapat. Okey, dia kata sekarang dia dah berusia dapat balik. Kenapa tu? Dia kata itu merupakan risiko-risiko lah yang boleh menyebabkan seseorang itu ada batu karang. Okey, itu antara penjelasannya. Dan saya pasti ramai dalam kalangan kita yang sedang bertanya di Facebook kami. Ada antara jawapan-jawapan yang telah pun diutarakan oleh Dr. Mashita juga. Doktor macam dapat baca kan apa yang awak rasa. Okey, terima kasih kepada anda yang tak henti-henti menyokong kami dengan pelbagai persoalan. Teruskan, mana tahu kalau ada masa lagi untuk kita selitkan soalan-soalan anda. Sama-sama kita timba ilmu tentang penyakit batu karang. Doktor, kita nak rehat sekejap. Kita minum air dulu. Okey, tak nak kena batu karang? Ya, tak nak kena batu karang. Minum air dulu. Anda pun boleh minum air sekejap. Kita rehat seketika, kembali selepas ini. Terima kasih kerana anda masih lagi bersama dengan kami. Tak putus-putus dengan respon dan juga anda menyaksikan kami sepanjang program sehinggalah ke saat ini. Kali ini kita nak kongsikan kepada anda yang mungkin mencari antara suplemen tambahan yang boleh disarankan kepada anda semua yang berada pada peringkat awal, yang masih lagi boleh diselamatkan ataupun baru-baru ini anda tahu yang anda ada simptom untuk didiagnos sebagai pesakit batu karang. Jadi inilah masanya untuk kita tahu suplemen tambahan yang boleh disarankan kepada anda. Kita bersama dengan pakar pemakanan dari Himalaya, Puan Nur Fauzia binti Abdul Rahman. Assalamualaikum Puan Fauzia. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Puan Fauzia bersama dengan kami nak berkongsi tentang siston. Ya. Pada peringkat awal mungkin boleh kita buka mukadimah kita lah pada perkongsian pada kali ini. Apakah yang dikatakan dengan siston dan kandungannya yang boleh kita fahami bersama? Silakan. Okey Anim, secara umumnya siston ini dia suplemen herba yang terbukti secara klinikal yang dapat membantu menyingkirkan dan mencegah pembentukan batu karang dalam saluran kencing lah. Selain itu, ia membantu menormalkan paras pH air kencing kita serta menormalkan bacaan asid urik dan menyokong sistem dan fungsi buah pinggang. Antara yang lain, ia juga membantu mengurangkan tekanan oksidatif dalam pembentukan batu karang. Ia juga membantu mengurangkan kesakitan kerana ia bersifat antibakteria dan anti radang. Okey, seperti mana yang kita belajar bersama dengan Dr. Mashita tadi kan, antara kategori ataupun perkara-perkara yang perlu kita fahami adalah takutnya ia berjangkit kan dalam sebagainya. Dan ini antara yang boleh juga kita katakan pembentukan batu kencing ataupun mengelakkan jangkitan dalam saluran kencing macam mana yang Puan Fauzia katakan tadi. Jadi kalau kita nak lebih fahami tentang siston, bagaimana ia dikatakan dapat membantu menghindari masalah batu karang ini? Okey, tadi pada sebelumnya saya ada sebutkan siston ni dia dapat membantu menormalkan dan mengekalkan paras pH air kencing kita pada julat 7.5 hingga 8. Ia juga dapat membantu
menyingkirkan batu karang dalam saluran kencing tanpa kita perlu melakukan pembedahan dengan memecahkan batu karang tersebut kepada saiz yang lebih kecil. Okey. Lepas tu dia membantu mencegah pengumpulan dan mendapat bahan-bahan tertentu dalam saluran kencing kita serta memecahkan ikatan musin, iaitu ikatan yang menyebabkan batu karang tu terbentuk sesama sendirilah. Okey, tindakan ni kita panggil anti-lithiatic dan litotropik. Okey. And then selepas itu ia membantu mengurangkan tekanan oksidatif dalam pembentukan batu karang serta menghalang pembentukan batu karang dalam saluran kencing. Sistem ni bersifat antibakteria dan anti radang, jadi ia membantu melegakan kesakitan serta mengelak daripada masalah ini berulang kembali. Okey, jadi kita pasti setiap suplemen ataupun pengambilan makanan tambahan yang kita ingin ambil tu, pastikan anda mengetahui cara yang terbaik ataupun cara yang tepat untuk mengambil. Contohnya seperti siston. Apakah yang disarankan untuk cara pengambilan siston bagi mereka yang pada peringkat awal mengetahui ataupun didiagnos batu karang ini? Silakan. Okey, kalau dah tahu ada batu karang kan, okey, mengikut kajian, pengambilan siston sebanyak 3 biji pada waktu pagi dan 3 biji pada waktu petang selepas makan serta banyakkan minum air kosong dapat membantu menyingkirkan batu karang dalam saluran kencing kita lah. Adalah disarankan terus mengambil siston tu sampai batu karang tersebut keluar daripada badan, iaitu melalui air kencing kita. Okey, dan lepas tu keadaan dah makin pulih, disarankan mengambil siston 2 biji sehari selama setahun sebagai langkah pencegahan sebab mereka yang pernah ada masalah ini dia ada risiko nak dapat masalah ni semula. Oh, jadi sebab tu kita boleh lanjutkan lagi pemakanan tambahan siston ini sehingga setahun ya? Ya, betul. Okey, ini antara yang poin anda perlu fahami juga sebab ada setengah orang yang okey dah baik dah stop kan makan. Jadi potensi untuk anda dapat semula macam tadi pun Dr. Mashita ada kongsikan, ada possibility untuk anda dapat semula batu karang yang sama itu timbul kembali. Okey, kita nak kongsikan juga bagaimana untuk mendapatkan produk siston ini. Bagi mereka di luar sana yang nak tahu cara untuk mendapatkan siston Himalaya, silakan. Okey, produk Himalaya khususnya siston boleh didapati di seluruh di cawangan butik Himalaya seluruh Malaysia. Harga RM39.50 untuk 100 biji. Ia juga boleh didapati di klinik dan farmasi seluruh Malaysia. Pastikan produk yang kita beli ni adalah asli. Ada pelekat hologram. Okey, ada pelekat hologram. Baik. Dan juga ada nombor MAL. Okey. Nombor MAL ni adalah nombor pendaftaran produk. Atas sikit. Kita nak tunjukkan. Ya, macam tu. Okey, itu adalah nombor pendaftaran produk. Yes. Yang memastikan bahawa produk ini selamat untuk digunakan yang asli. Yang asli. Okey, itu dia. Baik, sebelum kita akhiri perbincangan kita, apakah tips dan juga saranan yang boleh disampaikan kepada rakyat Malaysia untuk menghindari keadaan ataupun kondisi kesihatan penyakit batu karang? Okey, tips yang kita boleh amalkan untuk mengelak daripada masalah batu karang ni terjadi. Okey, pastikan anda minum air kosong yang secukupnya. Yang seperti selalu disarankan 6 hingga 8 gelas sehari. Pastikan ambil pemakanan yang sihat dan seimbang, kurangkan pengambilan garam dan oksalat, tidak mengambil protein, vitamin C dan protein berlebihan serta amalkan pengambilan kalsium dan magnesium secukupnya lah. Okey, amalkan gaya hidup yang sihat dan aktif, paling tidak bersenam 3 hingga 4 kali seminggu, 30 minit setiap sesi. Yang paling penting, jangan amalkan tabiat menahan kencing sebab menahan kencing ni meningkatkan risiko nak dapat batu karang serta masalah lain yang berkaitan di saluran kencing. Betul. Okey, yang akhir sekali jangan lupa amalkan sistem setiap hari bagi mereka yang ada masalah batu karang. Ya, itu dia. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan Nur Fauzia binti Abdul Rahman selaku pakar pemakanan dari Himalaya berkongsi dengan kita apakah suplemen ataupun makanan tambahan yang boleh kita amalkan jika anda mempunyai simptom ataupun pada peringkat awal didiagnos mempunyai masalah batu karang. Baik, terima kasih banyak-banyak. Okay, kita harapkan agar segalanya berjalan dengan lancar dan teruskan lagi berkongsi dengan kami apakah kebaikan dan pastinya ini adalah antara yang kita perlu fahami kan. Kalau anda nak mengetahui testimoni ataupun bagaimana cara untuk mendapatkan, boleh saja pergi ke Facebook mereka Himalaya untuk anda dapatkan maklumat lebih lanjut lagi. Okey. Sekali lagi kita nak berkongsi kepada anda semua, teruskan bersama dengan kami dalam Hello Doktor kerana kita nak bersama dengan seorang individu juga pada kali ini. Individu tadi kalau di awal, kalau anda ingat tadi saya dah kongsikan juga kan, kita nak bawakan seorang yang mempunyai ataupun didiagnos sebagai pesakit batu karang, mempunyai keadaan kondisi kesihatan ini, bagaimana dan apakah cara rawatan yang terbaik. Pengalaman beliau berada pada situasi ini, pastinya kita sama-sama nak tahu bagi pengajaran kita bersama, berkongsi bersama dengan anda. Kita bersama dengan Farik Azhar, pesakit batu karang, sudi berkongsi dengan kita tapi tak dapat nak bawa di studio. Kita hanya secara maya saja bersama dengan Farik. Farik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Farid, kita tak nampak lagi wajah anda, tapi tak apa. Farid, okey Sihat? Macam mana keadaannya? Okey. Alhamdulillah sihat. Setakat ni sihat. Alhamdulillah baik. Itu dia. Baju kita sama. Wow. Warna merah. Okey. Farid, sebelum tu mungkin kita nak tahu juga kondisi kesihatan Farid. Kita nak tahu bagaimana pada peringkat sekarang ini, tahap ataupun sedang menjalani rawatan ataupun dah baik ke macam mana? Kongsikan bersama dengan kami. Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Saya Farid. Buat masa ni, prosedur saya dah complete. Jadi, doktor showkan saya menjalani laser lithotripsy. So, laser lithotripsy ni basically doktor tembak laser lah untuk memecahkan semua batu dalam sistem saya. Jadi, buat masa ni, saya dah complete ke semua prosedur. So, Alhamdulillah, saya rasa macam seperti dilahirkan semula lah. Dan langsung tak ada rasa sakit buat masa ni. Jadi Alhamdulillah rasa baik. Sangat baik. Alhamdulillah. Bila didiagnose ada sakit batu karang ni, Farid? Okey. Actually selama ni saya tak pernah ada sebarang simptom atau rasa apa-apa sakit. Sampailah ketika awal Februari macam tu. Sebab saya adalah seorang individu yang agak aktif bersukan. Jadi setelah bersukan pada suatu hari tu saya perasan saya punya air kencing dia bertukar warna pink tau. So, saya rasa agak risau lah. Sebab sebelum tu saya pernah jadi macam tu juga. Tapi dia berwarna macam coklat macam tu. So, saya rasakan itu macam dehydration. But bila dia dah jadi warna pink, saya agak risau. So, saya terus rujuk ke klinik lah untuk buat urine test. And after that, doktor memang dapat diagnose ada presence of urine dalam blood. So, lepas tu, saya terus refer ke specialist lah. Then, at the time, saya rasa agak risau. Sebab yalah, selama ni saya difahamkan sakit batu karang ni sebenarnya dia orang kencing, dia orang akan sakit kan. Tapi situasi saya langsung tak ada rasa simptom atau apa-apa sakit. Jadi saya fearing the worst lah. So lepas buat CT scan memang doktor confirm saya ada batu karang 3 tempat dalam saluran kencing saya. So one is 8mm, lagi satu ada 4mm dan 2mm. So at that time memang rasa sedih lah. Sebab rasa muda lagi saya belum 30 tahun tu agak sedih tapi at least ada jalan penyelesaian so rasa lega sikit lah kat situ. Okey, sekarang umur Farid? This year 30 tahun. This year 30 tahun. Jadi menjalani rawatan ni dah berapa lama? Tempoh masa untuk kesemua prosedur tu actually memang betul-betul 1 bulan. Doktor dia dah susunkan saya punya rawatan tu untuk 3 fasa. First masukkan stent dan second untuk laser yang nak tembak tu. Yang ketiga dia cabutkan stent tu. So tempoh masa tu untuk rawatan tu memang cukup 1 bulan. So sekarang adalah 2 minggu lepas last prosedur tu. Okey, Farid katakan tadi Farid tak ada simptom yang rasa sakit kan, masa buang air pun tak ada rasa sakit. Dan apa yang mendorong Farid buat pemeriksaan doktor? Okey, seperti yang saya cakap tadi, lepas saya perasan urine tu berwarna pink, so saya buat inisiatif sendirilah untuk check online semua. And bila urine dah berwarna pink tu memang kiranya macam confirm lah, orang kata confirm memang ada darah lah. So waktu tu dah memang saya this one memang something is not right. So memang lepas tu terus saya pergi klinik dan memang terus check. And doktor pun kata nasib baik awak datang cepat. Sebab kalau awak lambat might probably be complications to your kidney. Sebab doktor pun ada kata kidney saya lepas buat blood check up, dia kata saya punya kidney ada macam bengkak sikit cakap. Sebabkan batu tu dah block saya punya saluran kencing. Okey, itu dia pengalaman ataupun keadaan kondisi Farid yang tak ada simptom. Dr. Mashita juga bersama dengan kami. Dia macam sok masuk balik Doktor, daripada keadaan Farid yang doktor dengarkan, apa komen doktor dari segi rawatan, prosedur yang dijalani, tahap serius dan katanya tak ada simptom pun. Malah Farid adalah seorang atlet yang suka bersukan kan. Jadi macam mungkin doktor boleh konklusikan bersama dengan kami keadaan ini. Okey, saya nak rumuskan supaya kita lagi senang nampak lah. Pertama, dia muda.
Dia lelaki tapi dia atlet. Maknanya dia berpeluh banyak dan mungkin dia kurang minum. Kita tak sempat tanya tadi. Itu sempat minum tadi tu. Sebab tu dia minum. Dia takut kena batu balik lah. Okay. Dan kalau kata kita lihat, dia ada mengatakan ada darah dalam kencing dia. Sebab ingin saya nyatakan di sini, darah di dalam kencing adalah satu situasi yang sangat tak normal. Orang normal tak sepatutnya ada darah dalam kencing. Warna kencing yang pekat tu tak apa. Kalau kata kita minum dehidrasi, dia akan jadi jernih semula. Warna coklat tu akan jadi kurang. Tapi jika seseorang itu ada darah dalam kencing, sama ada sakit atau tidak, itu merupakan satu tanda awal ada masalah. Kalau kata sakit, selalunya batu. Kalau tak sakit, mungkin juga dikaitkan dengan kanser. Okey. Jadi sebab itulah saya rasa dia merasa terpanggil. Ini sesuatu yang tak normal, perlu pergi cek. Itu saya rasa adalah satu tindakan yang paling bijak yang telah dilakukan oleh pemanggil kita tadilah. Dan seterusnya dia mengatakan doktor masukkan tiub ke dalam buah pinggang, iaitu stent. Stent ni dia macam satu tiub silikon yang sangat halus. Bila Faris cerita tadi, batu karang tu ada 3, 8, 4 dengan 2 mm. Banyak tu. Kalau jadi batu cincin, kaya. Kiri kanan dia penuh tangan. Itulah pasal. Batu besar tu dia dah sumbat di bawah. Dan di atas tu ada batu lain. Dan Faris juga mengatakan buah pinggang tu tersumbat. Bila buah pinggang tu tersumbat, fungsi buah pinggang tu akan terjejas. Bila cek darah pun, dia bengkak di dalam. Itu dapat dikesan melalui CT scan, iaitu pengimejan. Bila seseorang itu ada buah pinggang yang bengkak, kencing tak turun, kencing tu berdarah, dan pada masa yang sama cek darah, ujian darah untuk fungsi buah pinggang juga menunjukkan ada masalah di situ. Jadi bila situasi itu berlaku, sesuatu perlu dilakukan untuk melegakan sumbat tu. Jadi apa yang doktor buat? Doktor masukkan stent ke dalam buah pinggang. Macam mana stent ni dimasukkan? Stent tu merupakan satu silikon kecil. Dia tiub kecil, halus je. Lepas tu pesakit tu akan dibawa ke dewan bedah, dan daripada dewan bedah tu dia akan masukkan daripada saluran kencing di bawah menggunakan kamera teleskopik. Dia akan bypass bahagian batu tu supaya kencing tu boleh turun. Dia ada jambatan barulah, kiranya ada highway baru. Dan step yang kedua, pemanggil kita kata dia buat laser lithotripsy. Laser ni iaitu sejenis pemeriksaan yang mana kita tembak batu tu. Lithotripsy ni untuk pecahkan batu tu lah. Dan bila batu-batu tu dah pecah, dia akan turun sekali dengan kencing. Dan bila kita ada tube stent di dalam tu, batu tu lega, senang nak turun sebab ada highway dekat situ. Jadi itulah yang merupakan yang telah diterangkan oleh pemanggil kita tadi. Penerangan yang, yelah, kalau doktor terangkan kan, Farid, kita lagi faham lah. Pastinya macam dapat consultation depan-depan kan bersama dengan Dr. Mashita. Farid, alang-alang bersama dengan Dr. Mashita sekarang ni, Farid mungkin ada soalan berkaitan dengan situasi semasa Farid sekarang ini ke, kondisi kesihatan semasa ke, yang nak tanya dengan doktor. Ada kemusykilan lagi? Silakan Farid. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Actually saya ada a few pada waktu tu lah, dalam especially waktu dalam ward, saya ada macam terfikir jugalah, sebab kan batu ni kan dia banyak jenis. Dia ada batu kalsium, dia ada batu urik, dia ada banyak lah, something steroid, something macam tu. Jadi saya nak tanya pendapat doktor lah, adakah umur dia mempengaruhi jenis-jenis batu ni? Maksudnya sebabkan ujian darah saya, doktor tunjukkan, dia kata saya punya uric level okey. So must confirm calcium stone lah. So untuk setiap jenis umur ni, dia punya batu tu adakah dia lain-lain jenis atau macam mana? Okey. Yang berbeza, ya. Okey, terima kasih di atas soalan tersebut. Jika kita lihat kan, batu tu ada 4 jenis, dia tak berkait dengan umur. Dia berkait dengan apa yang menyebabkan batu tu berlaku. Kalau tadi Farid kata tak ada uric acid, maknanya bukan batu uric acid lah, bukan uric acid stone. Kemungkinan besar calcium sebab itu yang paling kerap. Tapi macam saya dah tekankan di awal rancangan tadi, kita boleh ambil batu, hantar sampel ke makmal. Jadi kalau lain kali ada masalah batu tu, kita tangkap batu tu bila kita kencing tu, bawa pergi hospital, dia akan buat pemeriksaan di sana dan dia akan bagi tahulah. Selalunya batu kalsium. Kenapa seseorang tu dapat batu kalsium? Dia tengok kalsium oksalat ataupun kalsium fosfat. Daripada sana dia
akan pecahkan lagi. Jadi pesakit seperti Farid kan, dia kata dah tak nak kena batu dah, dia kata batu tu sangat sakit dan sebagainya, dah serik dah. Dia kata dia rasa seperti dilahirkan semula. Jadi saya tak rasalah dia nak dilahirkan banyak kali. Tak nak. Tak kena lagi lalui fasa tu kan. Ya, betul. Okey, itu dia. Farid, kita nak tanya juga, Farid, sebelum kita babai dengan Farid kan, Farid, macam mana Farid mengubah gaya hidup sekarang ni kan? Mungkin banyak benda yang perlu diubah, terutama sekali pasal tabiat kita sendirilah, gaya hidup, ambil air yang banyak dan sebagainya kan. Mungkin salah satu daripada perkongsian ini menjadikan Farid mengubah gaya hidup Farid sendiri. Kongsikan bersama dengan kami. Okay. Actually, buat masa ni memang kiranya saya punya diet kira almost 100% bertukar jugalah. Sebab dulu actually saya pun tak boleh pinpoint apa exactly yang punca saya dapat batu karang ni. Sebab saya bersukan, saya tahu kena minum banyak air dan saya still minum banyak air. Tapi mungkin diet saya dari segi overall tu memang agak tak memberangsangkan lah. Sebab saya pun penggemar makan fast food semua tu. Jadi sekarang saya lebih overall balance diet lah. So in terms of portion mungkin bersederhana, tapi compete dengan buah. Kalau tak ada buah, ambil sayur. Tapi especially yang number one, yang paling senang nak buat is monitor air. So air tu sekarang saya memang aim untuk dapatkan 3 liter sehari. 2 hingga 3 liter lah. But 3 liter sehari. And memang every time saya kencing, saya monitor saya punya warna kencing lah. Jadi memang itu benda yang paling mudah nak buat. So and bila dapat tahu batu tu pun batu kalsium, saya cubalah ambil apa-apa pemakanan yang boleh elakkan excess kalsium tu muncul dalam salur kencing semua tu. And kiranya yang paling mudah sekarang yang boleh tengok is overall diet dan juga pengambilan air. Tapi bersukan saya still maintain macam biasa. Baik, itu dia. Okey, mungkin daripada Farid sendiri nak sampaikan sedikit nasihat kan kepada masyarakat Malaysia di luar sana yang kita tahu ini adalah tabiat pemakanan yang sama kan. Kadang-kadang kita pun sendiri suka makan makanan yang fast food dan sebagainya kan. Farid, nasihat kepada mereka di luar sana, silakan. Okey, first foremost saya nak pesan satu ayatnya. Age umur doesn't define your health. Maknanya age doesn't define your health. Age does not guarantee health. Yes. Age does not guarantee health. So bila saya dapat tahu, saya memang sedih lah kiranya. Sebab dalam ward tu saya antara sakit yang paling muda. Betul. Yang ada masalah batu karang semua. So memang saya punya nasihat kiranya muda-muda ni pun kita tak boleh nak cakap badan kita boleh withstand semua benda. So memang kena jaga makan, kena jaga minum. Tak kira umur muda ke tua ke, itu sebab badan kita ni satu je. So memang kita kena jaga baik-baik. And especially the overall procedure tu memang nampak simple lah, untuk tak invasive treatment. Dia tak sakit, tapi the process between tu akan rasa pain lah, rasa tak selesa semua, tak boleh nak buat kerja. Memang tak nak lalu benda tu lagi. So kehidupan kita juga kan. Yes. Farid Azhar, terima kasih banyak-banyak berkongsi dengan kami. Kita harapkan agar segalanya dipermudahkan, terutama sekali prosedur rawatan yang masih lagi mungkin selepas ini dan sebagainya. Kita harapkan tak nak lagi terjadi pada kamu. Teruskan menyampaikan keadaan ini supaya ramai dalam kalangan sekeliling anda kan mengetahui bagaimana perkara ini sangat penting untuk kita fahami. Terima kasih banyak-banyak Farid Azhar, pesakit batu karang yang berkongsi dengan kita dalam Hello Doktor. Dr. Mashita, kita rehat sekejap boleh? Boleh. Kita nak bersama lagi dengan Dr. Mashita dan juga kepada anda penonton-penonton Hello Doktor. Teruskan bersama dengan kami. Kita rehat seketika. Masih lagi bersama dengan saya, Anim Izzati dan juga Dr. Mashita di Hello Doktor untuk topik kita yang hampir-hampir habis ini. Tapi masih lagi ilmu beberapa minit ini sangat penting untuk anda semua berkaitan dengan penyakit batu karang. Kali ini kita nak tahu, doktor, bagaimana cara mereka diagnose pesakit itu ada batu karang? Mungkin ada kategorinya yang mungkin doktor nak kongsi. Bila seseorang tu datang, dia komplain, dia bagi tahu cerita dia, kita suspek dia ada batu karang. Pertama sekali kita akan buat pengimajan. Kita ambil gambar lah. Sama ada X-ray
ultrasound ataupun CT scan. Okey. Daripada sana kita boleh nampak buah pinggang tu bengkak, kita boleh nampak ada batu tak ada batu, kalau ada batu di mana. Sebab ada setengah kes juga masalah batu karang disebabkan oleh anatomi manusia tu sendiri lain. Maknanya mungkin dia ada saluran yang tersumbat ke, buah pinggang dia kedudukan dia lain ke dan sebagainya. Dan seterusnya kita juga buat cek darah. Cek darah ni lebih kepada untuk tengok fungsi buah pinggang. Macam caller kita panggil tadi, dia bagi tahu doktor kata buah pinggang dia pun macam dah rosak sikit. Itu sebab batu tersumbat. Itu boleh nampak daripada darah lah. Lepas tu daripada ujian kencing, mungkin ada infection, mungkin ada darah dan sebagainya. Daripada sana kita akan tahu apakah rawatan seterusnya yang sesuai untuk pesakit itu. Kerana setiap pesakit itu berbeza. Kita kena ada semua pemeriksaan yang sepatutnya, baru doktor boleh lanjutkan kepada bahagian rawatan. Okey, bahagian rawatan. Ala-ala kita menyentuh bahagian ini kan, tak lengkap perbualan kita kalau kita tak kongsikan bagaimana cara rawatan yang terbaik. Mungkin mengikut kategori, tapi yang boleh dikongsikan supaya kita lebih fahami rawatan ini yang diperlukan oleh pesakit batu karang. Okey, kalau kata kita tengok daripada segi rawatannya, ramai yang kata kalau pergi hospital confirm kena potong punya. Dia kata saya rasa itu merupakan satu persepsi yang tidak betul. Sebab tu saya rasa terpanggil untuk hari ini bagi tahu kepada semua. Kita kalau seseorang pesakit itu ada batu karang dalam saluran kencing, apa yang kita akan buat? Kita buat scan dulu. Kita tengok saiz batu tu berapa besar, kita akan tengok lokasi batu tu di mana. Kalau batu tu kecil, 5 mm ke bawah, kita akan saran pesakit itu minum air. Kita akan bagi ubat supaya saluran ureter tu dia tak ketat sangat. Kita bagi muscle relaxant. Kita rehatkan salur tu supaya batu tu senang turun ke bawah. Itu yang pertama. Seterusnya ada juga pemeriksaan iaitu rawatan disebut sebagai ESWL, extracorporeal shockwave lithotripsy. Yang ni dia special sikit. Pesakit tu perlu baring di satu meja khas dan dia ada shockwave daripada luar yang akan tolong pecahkan batu tu. Dan tapi dia tak rasa sakit? Dia tak rasa sakit. Dia hanya baring rehat je kat situ. Tapi yang ini hanya untuk batu kecil lah. Batu kecil di saluran kencing, di ureter dan juga di dalam buah pinggang. Mungkin dalam saiz 1 cm ke bawah. Ya? Dan seterusnya bila batu tu lebih banyak ataupun bukan satu, macam pemanggil kita tadi, ataupun saiznya besar sedikit, 1 cm ataupun mungkin 1.5 cm, kita boleh buat rawatan lithotripsy menggunakan laser. Di mana laser tu akan dimasukkan daripada pembedahan. Kita pergi pada batu tu, doktor tu akan ada TV dekat situ, dia nampak batu tu, dia guna laser tu untuk pecahkan batu tu. Dia pecahkan batu tu dah jadi halus. Lepas tu dia ada bakul khas. Pernah tak Anim balik kampung mengait buah? Buah rambutan. Tengok pernah tengok. Dia macam ada satu sarang dia naik kepada buah tu, dia turun ke bawah kan. Sama konsep dia. Bakul tu special. Dia kaut lah semua dia masuk dalam, dia ambil sebiji-sebiji, dia keluarkan. Dan seterusnya nanti kalau kata batu tu sangat besar, lepas buat pembedahan lah. Yang itu pembedahan tu disebut sebagai PCNL, percutaneous nephrolithotomy, di mana buah pinggang tu ditebuk daripada belakang. Ini untuk batu dalam buah pinggang. Dia akan pecahkan juga batu tu. Dan lepas tu batu tu akan keluar dengan kencing ataupun disedut terus daripada lubang tu. Pernah minum boba tak? Pernah. Suka kan minum boba. Masa trend kita pun ikut jadi dia punya doktor. lubang tu kan, dia punya salur tu lebih kurang macam itulah. Okey, ini antara rawatan jenis-jenis yang perlu kita fahami. Tak adalah sebab kadang-kadang persepsi orang bila dengar kena potong, kena bedah, kena operate terus ni, itu yang merisaukan mereka dan akhirnya mereka tak pergi mendapatkan rawatan dan juga konsultasi daripada doktor. Dan banyak lagi sebenarnya rawatan yang lain seperti mana yang dikabarkan oleh Dr. Mashita tadi. Doktor, mungkin boleh kita akhiri perbincangan kita dari awal sampai ke hari ini dengan berkongsi nasihat. Selain daripada itu, mungkin pencegahan yang perlu kita fahami bersama sebagai rakyat Malaysia, tabiat-tabiat yang mungkin boleh kita elakkan untuk menghindari sakit ini. Silakan. Okey, sudah semestinya mencegah itu lebih baik daripada merawat. Pertama sekali, untuk mengelakkan seseorang itu dapat batu karang, sila pastikan anda minum air yang secukupnya. Seboleh-bolehnya 2.5 liter hingga ke 3 liter kerana Malaysia ni panas. Kita berpeluh banyak kan. Jadi bila kita berpeluh banyak tu, of course lah badan tu akan jadi terdehidrasi. Oleh itu kita perlu minum. Yang kedua ialah daripada segi pemakanan sendiri. Terlalu banyak garam seperti contohnya fast food, makanan pengawet ataupun juga mengambil kandungan makanan yang ada kandungan oksalat yang terlalu tinggi. Seperti hari-hari makan bayam, hari-hari makan kacang badam, hari-hari makan peanut, kacang tanah dan sebagainya. Selain daripada itu,
Ada juga penyakit yang dikaitkan dengan uric acid. Jadi kalau ada gout, pergi dapatkan rawatan gout. Kalau ada gout, jangan banyak makan daging, jangan banyak makan seafood. Kerana itu boleh menyebabkan anda dapat batu karang. Dan selain daripada itu, ada juga penyakit hereditary atau penyakit keturunan yang dikaitkan dengan batu karang seperti cystinuria ataupun renal tubular acidosis. Jika anda tahu anda ada masalah ini, adalah penting untuk anda berjumpa dengan doktor. Kalau anda tidak hadir ke hospital, doktor tidak dapat membantu. Kerana kita perlukan pesakit itu sendiri datang dan hadir ke hospital untuk bagi tahu kita apa sebenarnya masalah itu. Dan adalah juga penting kepada pesakit ini, jangan tunggu sampai dah kritikal. Kalau sakit tu sikit-sikit, kencing tu ada darah, rasa tak selesa nak buang air kecil, dapatkan cepat-cepat rawatan. Biar doktor periksa. Mungkin hanya jangkitan kencing biasa, mungkin ada batu karang. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Dr. Nur Mashita bersama dengan kita pada hari ini, pakar perunding dan juga pencarakan dan unit urologi Jabatan Serjeri Pusat Perubatan Universiti Malaya Kuala Lumpur. Banyak sangat ilmu yang dikongsikan dari awal tadi sehingga ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak hari Ahad pula tu. Terima kasih kerana menjemput saya. Okey, kepada anda semua penonton-penonton Hello Doktor, terima kasih di atas respon yang cukup baik daripada awal tadi sehingga ke saat ini. Jangan lupa minggu hadapan teruskan bersama dengan kami dengan topik yang berbeza, iaitu kita nak bincang tentang gejala demam. Sekarang musim kan, tapi bagaimana keadaan sebenarnya perlu anda fahami bersama dengan kami dalam Hello Doktor minggu hadapan. Saya Anim Izzati. Assalamualaikum. Jaga diri. Thank you so much.